Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 3 hari bulan November 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurratil Ain. Kita masih lagi dalam bab solat. Bab solat, bagi jemaah yang ada kitab ni, kitab warna hijau, muka surat 109. Kitab yang lama tu muka surat 101. Duduk di faidatun, far'un. Furu' maknanya beberapa cabang perbincangan. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang yang lama tu muka surat 101. Dalam siri yang lepas kita sudah bincang tentang adab peraturan berdoa selepas solat. Berdoa selepas solat dengan suara perlahan, jangan kuat-kuat suara, dan kita doa zikir dengan zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selaraskan, itu yang terbaik. Zikir-zikir yang tidak ada daripada sunnah kita tak tepi dulu. Kita ambil yang utama yang ni. Baik, para pelajar sekalian, sambungan kita setelah kita berzikir, kita nak berdoa. Maka Tuan Syekh kita bagi tip bagaimana cara berdoa yang sempurna, cara berdoa yang baik. Furu'un maknanya cawangan-cawangan, artinya cabang perbincangan. Yusannu iftitahu ad-du'a'i bilhamdi lillahi ta'ala wassalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmu bihima wa bi amin. Itu matan dia tu, lafaz Arab dia dalam kitab Fathul Mu'in. Dan disunatkan memulai berdoa dengan memuji Allah. Kita mula dengan apa? Dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna puji Allah. Maknanya kita nak berdoa ni, kita kena ada adab. Adab dianya kita mula dengan puji Allah Azza wa Jalla. Baca bismillah lah dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Yakni memuji Allah seperti dengan membaca Alhamdulillah. Dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah. Selawat dulu. Pendek pun tak apa dah. Kalau nak panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad sampai ke akhir, panjang. Tapi sekurang-kurangnya kita ada selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengkhatamkan doa itu dengan keduanya. Di akhir doa nanti kita pun baca wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah dan selawat, ditutup doa juga dengan alhamdulillah, selawat dan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dengan cara yang tersebut. Dan juga mengkhatamkan doa ini dengan keduanya, yakni dengan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan amin. Elok kita kata amin. Juga disunatkan khatam dengan bacaan ni. Bila kita nak tamatkan doa kita, kita baca doa ni. Tengok dalam kitab kita ni. Dikhatamkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Eloklah. Maknanya kalau kita khatam yang tu,
cantik. Tapi kalau kita berhenti setakat kita rehat, ringkas boleh. Selepas kita minta semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Dia format dia taklah terlalu protokol sangat, tapi biar ada semua perkara-perkara yang pembuka kepada pintu doa tu, pintu mustajab tu. Puji Allah, selawat, minta. Kemudian diakhiri dengan selawat dan puji Allah Azza wa Jalla. Manakala kita boleh tutup dengan yang ni, dengan doa yang ada dalam kitab kita ni pun cantiklah. Maksudnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami permintaan kami ni. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Pelik terjemahan dia ni. Baca kita lah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhan Engkau yang maha memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan kepadanya, daripada sifat-sifat yang tak baik yang disifat oleh puak kafir itu. Dan kesejahteraanlah bagi semua para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Itu dia panggil penutup doa. Mana elok kita tutup dengan doa dengan lafaz ini ataupun dengan bacaan yang pendek yang telah saya sebut tadi. Dan juga disunatkan makmum melafazkan amin bila ia mendengar doa imamnya, walaupun ia sendiri menghafal doa itu. Maknanya kalau kita eloknya, kalau kita dengar imam doa, kita pun aminkan doa dia. Walaupun kita pandai doa, boleh je berdoa, tapi mengaminkan doa itu lebih baik, sebab boleh jadi dia lebih warak daripada kita, lebih soleh dari kita, kita pun lebih tawaduk, kita sanggup mengaminkan doa orang walaupun kita dah pandai. Baik, itu cara yang pertama. Pertama dari sudut bacaan, kemudian kita tengok dari sudut pergerakan pula. Tulis nombor 2. Adab yang kedua. Adab yang pertama mula dengan alhamdulillah dan selawat. Adab yang kedua, wa raf'u yadayhi at-tahirataini hazwa mankibai. Tengok ni. Dan disunatkan waktu berdoa itu mengangkatkan kedua tangan yang suci keduanya sampai sejajar dengan dua bahu. Mana kita kena angkat ni bahu, angkat sakat kita. Sebab itulah kata di para ulama, cara nak angkat tangan dalam doa ni ada 2-3 cara. 2-3 teknik kita kata. 2-3 cara kita nak angkat tangan. Yang pentingnya angkat tangan tu ada doa. Naam, ada. Angkat tangan sendiri tu memang banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang angkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan ketika berdoa. Al-Imam Suyuti kumpul hadis-hadis tentang raf'ul yadaini fi doa ini dalam sebuah kitab. Bagi para ustaz boleh tulis nama kitab ni. Nama dia Faddul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Memecahkan buyung, itu bahasa sastra lah, tak ada buyung-buyung. Maknanya pada mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita angkat tangan ketika berdoa. Ketika berdoa. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ketika berdoa ni jelas. Walaupun ada setengah ulama kata lam yakun nabi yarfa' yadi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa. Nabi kita tak angkat tangan kecuali dalam istisqa sahaja. Hadis ini hadis Anas. Muttafaqun alaih. Tapi ulama kata angkat yang tinggi itu. Waktu istisqa Nabi kita angkat tangan sampai nampak ketiak dia. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil 'alainal ghaitha wa la takum minal wala taj'alna minal qanitin. Jadi doa istisqa. Adapun doa biasa dia panggil kasti'taf. Nabi kita macam orang minta. Orang minta ni angkat setakat ni. Kalau gini tidak meminta. Kalau kita pergi jumpa orang, tuan bagi duit saya. Apa tinggi sangat ni, kecuali kita duduk bawah. Angkat, itu lain.
Maknanya angkat dalam kitab kata hazwa mankibai, sejajar dengan dua bahu. Setakat ni. Ada setengah imam berani agak. Itu kena tengok halah, dia panggil halah. Dalam peperangan Nabi angkat tinggi sampai jatuh dia punya ridak. Waktu istisqa Nabi kita angkat. Waktu lain rendah. Macam ketika di Arafah tu dia panggil dia Nabi kita angkat tangan ke setiap tawaf macam orang minta. Orang minta begini. Kita pun kalau berdoa begitu sudahlah. Setengah orang tu begini berdoa. Jadi kena ada tengok keadaan lah. Keadaannya sesuai. Baik, hadis angkat tangan berdoa wadih, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunatkan menyapu muka dengan kedua tangan selepas berdoa. Jadi kita lepas pada kita doa wassalam walhamdulillahi rabbil alamin, kita nak sapu muka ke tidak? Maka di sini ada keluasannya dalam masalah. Sebab ada hadis ini hadis yang dikeluar oleh Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas. Qala fa idza faragta famsah bihima wajhak. Mana Nabi kita ajar kepada sahabat ni, dia kata kalau kamu selesai daripada doa, sapulah mukamu. Sapulah dengan dua tanganmu ke muka. Hadis ni rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan juga hadis Ibnu Umar, hadis Umar bin Khattab menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadihi fi du'a, bila Nabi kita angkat tangan berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu, sehingga Nabi kita sapu muka. Ini maka khilaf sini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif. Imam Nawawi imam yang besar, hadis ini dhaif. Ulama-ulama yang kemudian pun kata, contohnya Al-Bazzar dia kata fihi Hamad bin Isa, hadis dia dhaif. Ulama yang mutaakhirin pun kata dhaif juga, tapi kita nak ambil yang besar-besar. Ulama yang apa ni? Yang mutaqaddimin. Tapi khilaf ulama di sini. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah kata dalam kitab Bulughul Maram, dia kata walahu syawahid. Hadis ni banyak jalur lain daripada Ibnu Abbas di Abi Daud. Maknanya Syekh Ibnu Hajar mengatakan wa bi majmu'i turuqiha, dengan banyak-banyak hadis yang dhaif itu dia boleh naik kepada darjat hasan. Maka khilaflah ulama dalam masalah nak sapu muka ke tidak. Ada ulama kata boleh kerana hadis itu walaupun dhaif tapi ada jalur lain yang lebih kuat, jadi ada yang sapu muka. Ada yang tak sapu muka. Jadi tidak syarat bahawa mesti doa kalau sapu muka baru mustajab. Kalau tak sapu muka tak mustajab. Lah. Manakala kita sudah doa kita turun, tidaklah menjejaskan doa itu insya-Allah. Jadi bagiannya dalam masalah sapu muka selepas berdoa ini ada keluasannya. Hadis pun ulama-ulama besar yang berbincang tentang dia, kita kata alhamdulillah. Siapa nak sapu dipersilakan, siapa yang kata selepas wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin nak tutup pun boleh. Terpulanglah masing-masing. Tengok kepada kekhusyukan kita. Ada orang yang khusyuk sangat-sangat. Dengan air mata dia bercucuran, dia tak rasa puas lagi, dia tak sapu muka dia dah. Kena air mata dia ke muka semua. Air mata penyesalan, air mata keinsafan, air mata yang macam-macam. Air mata ni bukan air mata buaya ni. Air mata buaya tak dikira, itu lakonan. Ini kita sendiri yang berdoa, kita yang menangis. InsyaAllah pintu mustajab doa tu lebih hampir. Kita kata insya-Allah. Jadi jelaslah kepada tuan-tuan tentang kedudukan hadis. Hadis apa ni? Hadis sapu tangan, sapu muka selepas berdoa. Baik. Kita pergi pula kepada cerita lain pula. Dan apabila berdoa dalam menghadapi keadaan yang terlalu amat berat. Tengok ni. Dalam kitab kita ada. Maknanya kalau doa biasa kita angkat setakat ni. Tapi kalau dalam keadaan yang agak berat, dalam peperangan, dalam wabak yang begitu dahsyat, dalam istisqa mohon hujan, maka elok kita mengangkat tangan sehingga kelihatan ketiaknya. Mana angkat tinggi gini. Kita tak nampaklah ketiak pakai baju. Zaman Nabi dia pakai ridak kain selimut gini, macam pakai ihram. So, kalau angkat gini nampak lah. Dan itu dua. Yang ketiga, tanda tuan. Yang ketiga, dan disunatkan menghadap kiblat waktu berzikir, waktu berdoa itu. Eloknya kalau kita
zikir, kita doa, kalau boleh kita hadap ke arah kiblat. Ini untuk doa, dia untuk siapa ni? Bila seorang itu sembahyang seorang diri atau dia makmum. Kalau kita makmum, eloklah kita menghadap kiblat, jangan duk pusing ke lain. Ini setengah orang ni cari tiang, cari dinding, ada tawajuh ke arah kiblat dulu. Ataupun kita seorang diri, ataupun doa seorang diri. Ini dia kait doa ni dengan solat ni. Kalau kait biasa tak ada kena-mengena ni, mesti kita eloknya kita hadap ke arah kiblat, hadap ke arah lain pun boleh. Adapun bagi imam, tuan-tuan kena ingat, perbahasan kita ni masih lagi dalam skut solat ni, dalam cerita selepas solat. Sebab tu dia kata elok makmum dengan imam lain pula. Adapun bagi imam, ia tidak bangun daripada tempat duduk sembahyang itu, jangan bangun lagi imam, duduk dulu. Yang memang itu lebih afdal baginya. Jadi imam macam mana dia punya posisi selepas solat? Tulis tepi kitab, posisi kedudukan imam selepas solat, maka yang afdal ialah ia menjadikan rusuk kanannya mengarah kepada makmum. Mana kalau saya di sini, ni kiblat, lepas solat saya pusing gini. Gini. Kanan ke arah makmum, kiri ke arah mihrab. Itu dia panggil kanan ke arah makmum. Dan kirinya mengarah kepada kiblat. Kata Syekh kami, siapa dia? Ibnu Hajar. Walaupun dalam berdoa, imam walaupun berdoa, kekalkan dengan kedudukan itu. Kedudukan menghadap ke arah makmum. Tak payah pusing ke arah kiblat. Dengar, dia setengah imam ni kalau nak doa, dia pusing ke arah kiblat. Boleh, tidak kata satu masalah. Cuma Ibnu Hajar kata, boleh je duduk macam tu. Yakni kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, baik, ada pandangan ulama lain pula. Dan ada pandangan ulama Ar-Ramli, dia kata apa? Ramli kata, ada pun di tempat yang lain daripada Masjid Nabawi, boleh kita hadap ke arah kanan. Adapun pada Masjid Nabawi di Madinah, hendaklah dia menghadap rusuk kanannya kepada mihrab itu. Kerana beradab dengannya, dan kiri itu menghadap kepada makmum. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat, ni mihrab, sebelah ni makam Nabi. Sebab tu dia kata eloknya, lepas solat imam jangan ke sini, ke kiri. Sebab kita menghadap ke arah kubur Nabi. Itu kata Syekh Ramli. Tengok, tuan-tuan tanda. Dalam kitab I'anatul Talibin yang sama. Dia kata hadza huwal mu'tamad Ar-Ramli fi nihayah. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar ni tok guru kepada Al-Malibari ni. Ibnu Hajar, wa amma mu'tamad Ibnu Hajar fahuwa yaj'al. Ibnu Hajar kata tak, kekalkan kanan ke arah makmum, sebagaimana dalam riwayat Al-Khulafa Ar-Rashidun, imam-imam besar di kalangan khalifah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, bila jadi imam, tak ada pula riwayat dia pusing ke kiri menghadap ke kubur Nabi. Tidak. Mereka kekal dengan kebiasaannya Nabi SAW, dia hadap ke kanan. Jadi sahabat begitu juga. Baiklah, maknanya kita kata boleh kekal ya. Dan imam-imam hari ni pun senang ya, imam hari ni. Saya perhati imam Masjid Nabi sekarang, bukan kanan, dia pusing terus ke belakang. Lagi sudah. Sesalah masalah. La kiri wala yamin. La yamin wala yasar. Tak kiri tak kanan, dia berpaling terus ke arah makmum. Jadi kita ada 3 posisi sekarang ni. Imam ada 3 posisi selepas solat. Sama ada kamu berpaling ke kanan, maknanya bahu kita kanan ke arah makmum, ataupun kita pusing ke kiri, tengok posisi. Ada setengah masjid ni, belah kanan tu tak ada apa. Ada tangga besar, mihrab, tak nampak orang pun. Baik kita pusing gini, sini ramai lagi orang contohnya. Jadi kita boleh ke kiri. Dan posisi yang ketiga, kita pusing terus je. Pusing terus ke arah makmum. Boleh. Ini kita lepas kita zikir lah, zikir. Allahumma antas salam wa salam tu tabarak ya jalal ikram. Lepas pada itu kita pun pusing ke arah kanan, ke arah kiri atau ke arah makmum. Boleh. Baik. Sesalah kita masalah adab imam, adab makmum. Adab pemakmum jangan bergerak, duduk je kat situ. Dekat mana? Waktu tepat dia solat, zikir situ. Tak usah cari tiang ya, sekejap sangat nak cari tiang apa. Kalau waktu orang nak kuliah cari tiang logik, lama.
Ni waktu nak zikir sebelah. Sebenarnya kita ni jangan nampak gopoh, jangan nampak resah. Selepas solat duduk tengok jam, oi lama lah. Habiskan zikir awak tu dulu. Zikir selepas solat yang kita dah hafal tu. Tuan-tuan semua dah hafal kan, minggu lepas kita dah ajar dah. Yang zikir ni kita ingat belakang. Nak habis hak ni pun, saya rasa dulu imam sudah daripada kita. Kecuali imam belagu, cerita lain tu. Maka elok kita duduk situ sampai sudah zikir, baru kita bangun solat sunat. Baik, kalau kita langgar tertib macam mana? Tengok kitab. Dan dengan berpindahnya imam daripada tempat duduk sembahyang itu, tidak menghapuskan sunat baginya berzikir selepas melakukan solat. Kerana ia boleh melakukan zikir itu di tempat ia berpindah kepadanya itu. Maknanya, kalau imam tukar, kalau imam tukar dia punya posisi tadi, maka dia terus ya zikir dia tu. Tidak kata putus zikir. Wansirafu la yunafi nadba dzikri lahu aqibaha. Maknanya jangan kata imam dah tukar posisi, dia sudah keluar daripada kedudukan zikir selepas solat. Kita kata tak, dia masih lagi zikir selepas solat. Cuma imam nak ambil posisi seperti yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusing ke mana? Pusing ke sini. Pusing ke kanan. Kerana ia boleh melakukan zikir itu di tempat ia berpindah kepadanya itu. Dan sunat berzikir selepas solat itu tidak menjadi terluput pula dengan ia melakukan sembahyang sunat rawatib. Ni timbul soalan ni. Ada setengah orang selepas solat dia zikir astagfirullah terus bangun solat sunat. Kemudian dia duduk balik baru dia zikir. Betul ke kedudukan itu? Adakah terputus zikir selepas solat ataupun tidak? Tengok kitab kita. Kita jawab dengan kitab dia senang. Hanya sahaja dia kata apa ni? Dan sunat berzikir selepas sembahyang itu tidak menjadi terluput pula dengan ia melakukan sembahyang sunat rawatib. Mana kalau selepas zuhur, selepas isya ada rawatib ni, kalau kita solat sunat ada keputus. Ni ada setengah kita ni kan. Ada kalanya dia nak cepat. Tanya pejabat ke, nak pergi anak sekolah ke, macam-macam. Maka selepas solat dengan imam, dia istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jalal ikram. Dia bangun. Solat sunat. Lepas solat sunat, dia pun sambung zikir lepas solat dia sambil berjalan. Sebab dia hafal dah ni. Kad kuning sudah masuk dalam hati dah. Masuk dalam dada dah. Tak payah ada bawa kad lagi. Contohnya. Mana kata ulama tak putus. Dia boleh berjalan. Dia boleh sambil berjalan. Dia berzikir. Tidak menjadi terluput pula dengan ia melakukan sembahyang sunat rawatib. Hanya sahaja yang terluput dengan ia melakukan sembahyang rawatib itu ialah kesempurnaan terus berwirid selepas sembahyang yang fardu, bukan yang lain daripada itu. Maknanya dia kata putus juga, tapi putus sikit daripada nama yang sempurna. Yang sempurnanya tamatkan zikir lepas solat yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian baru kita solat sunat. Itu yang terbaik. Pilihan yang pertama, yang afdalnya. Tapi kalau dia langgar, dia bangun dulu, zikir sekejap, dia solat, kemudian dia pergi, tak putus. Tapi nak kata kesempurnaan tu kurang sikit. Jelaslah. Maka dasarnya ialah adalah lebih afdal didahulukan zikir dan wirid serta doa sebelum melakukan sembahyang sunat rawatib. Jadi elok kita sudah dulu. Lepas tu ada setengah orang ni dia, yalah kita kena mura'ah, kena ambil kira. Ada orang yang nak cepat, kan? Ada orang yang nak kelang kabut macam-macam. Maka kita boleh faham di sini tidak putus. Tak putus apa tuan-tuan? Tidak putus. Walaupun kita berhenti solat sunat, sambung balik. Baik, tengok dalam kitab kata apa. Waja'a fi hasyati Qalyubi wa Umairah. Dalam kitab Qalyubi. Kita orang ngaji pondok ni kenal nama kitab ni. Qalyubi dengan Umairah. Dia kata apa? Wa zikr ba'daha. Zikir selepas solat itu
apa dia? Fayafutu bitulil fasli urfan wa birratibah. Tengok ada khilaf dalam mazhab. Zikir selepas solat luput dengan lama kita berhenti. Contoh lepas solat kita relax, buah dulu, habis berbuah-buah, sambung balik. Subhanallah, subhanallah. Putus. Wa birratibati. Dan juga dengan kita melakukan solat sunat. Sunat ba'diyah. Itu dalam kitab siapa? Qalyubi Umairah. Wa qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam kitab dia Tuhfatul Musta'ni, la yafutu dzikri bitulil fasli wala bil birratibah, yang sebenarnya tak putus. Tak putus dengan kita berhenti lama, tidak terputus dengan kita solat sunat. Wa innamal faid kamalu faqat. Yang luputnya kesempurnaan. Kesempurnaan sebab Nabi kata zikir aqibah. Muaqibatun, maknanya zikir selepas solat. Ni mu berbuat dulu. Lepas berbuat-buat, kawan tu dah pergi, cari buku sambung balik, kan? Sambung balik pula. Ataupun selepas solat sunat dah, sambung balik. Maka Ibnu Hajar kata tidak putus, tetapi hilang dari sudut kesempurnaan. Alhamdulillah, terjawablah. Banyak juga soalan sahabat-sahabat kita tanya isu ni. Dia kata, Ustaz, kami ni kelang kabut, kami nak pergi dulu, boleh ke tak boleh? Jawabnya, boleh. Imam Nawawi rahimahullah kata, wa yanbaghi liman kana lahu wazifatun minaz zikri. Sepatutnya siapa yang sentiasa beramal dengan zikir lepas solat, ataupun zikir pagi atau zikir petang, tiba-tiba dia ada masalah. Sanilah, saya nak kelang kabut ni. Flight kita nak terbang dah. Kita pun cepat-cepat solat sunat contohnya. Kalau nak solat sunat lah. Kemudian baru kita sambil berjalan, kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam Nawawi kata, maka ia tadarakaha. Elok dia sambung balik zikir lepas solat itu, supaya tidak terluput pahala-pahala yang disediakan untuk orang yang beramal dengan zikir itu. Alhamdulillah, itu pandangan Imam Nawawi. Maknanya kalau kita anggap dia ni sebagai satu qada pun, qada lah. Tapi Ibnu Hajar sah tadi, tidak putus. Putus kesempurnaan sambungan itu, kita kata Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, jelas di sini. Sekarang ni saya nak pindah kepada tajuk kepentingan memahami makna zikir. Kita ni jangan zikir saja tak tahu apa, jangan. Zikir biar kita tahu. Sebab kita ni bukan babrak. Tahu babrak? Babrak ni burung yang boleh bercakap. Burung apa panggil? Burung puling. Burung yang boleh bercakap. Kakak tua. Dia tahu apa, cakap ya dia. Pasal itulah cerita panjang pula. Yang pentingnya kita kena faham. Dan maksud daripada kata-kata para ulama, maksud kata-kata ulama dia kata apa? Wa qadiyatu kal husul sawabi zikri. Ulama kata terhasil pahala zikir bagi seorang itu walaupun dia tak tahu makna. Tak tahu makna zikir. Membaca apa tu? Subhanallah. Makna apa? Tak tahu. Bacalah. Kamu baca apa tu? La ilaha illallah wa la syarikalah contohnya. Makna tak tahu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Makna tak tahu. Baca. Boleh pahala juga dia kata. Dalam hal ini Al-Isnawi seorang ulama mazhab Syafi'i, dia kata apa? Wa nazara fihi Al-Isnawi. Dia kata boleh pahala kalau kita faham. Penat sikit ni. Al-Isnawi dia kata hal itu tidak timbul dalam hubungan dengan Quran. Quran kalau tak faham pun tak apa. Kerana Nabi SAW bagi tahu, aku akan beri, Allah sediakan pahala orang baca Quran ni mengikut huruf. Lafaznya adalah sudah merupakan amalan ta'abbudi. Maka dengan itu dikurniakan pahala kepada orang yang membacanya walaupun ia tidak mengetahui maknanya. Maknanya kalau Quran kita tak tahu makna, baca je lah. Sebab apa? Baca Quran tu satu huruf 10 ganda pahala. Kalau kita faham, lagi berganda. Kita tadabbur, lagi tinggi darjat.
Tapi zikir kalau tak faham makna, orang panggil bobel-bobel Kelantan kata. Tak tahu kata apa. Jadi ulama kata ada pahala. Sebahagian ulama kata ada masalah. Adapun zikir adalah berlainan. Maka mestilah ia mengetahui maknanya walaupun dengan satu wajah. Misalnya dia tahu dalam kata-kata Alhamdulillah, makna segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, makna Allah maha besar. Adalah terdapat maksud mengagungkan Allah Ta'ala dan memujinya. Kenapa baca ni Subhanallah, Alhamdulillah, Allah? Makna apa? Maknanya aku memuji Allah SWT. Cukup. Alhamdulillah. Jawabnya tuan-tuan semua dapat pahala belaka. Sebab kita tak akan buat perkara ini, kita tidak akan berzikir kecuali kita nak membesarkan Allah, memuji Allah Azza wa Jalla. Maka boleh pahala. Rupanya para ulama kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sampai begini sekali mereka berbincang tentang masalah ini. Masalah doa ni boleh pahala ke tak boleh pahala. Sebab itulah saya terjemahkan buku-buku yang saya terjemahkan ini, perisai Muslimnya, zikir selepas solatnya, kan? Semua yang kita tulis tu saya letak terjemahan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham makna dia. Barulah kita confirm boleh pahala, tidak ada khilaf di kalangan ulama Islam. Kalau tidak ada main khilaf ni, khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Alah. Jadi rugilah kita kalau tak boleh. Kita dah zikir banyak dah, tapi insya-Allah saya masih lagi berpegang dengan kata-kata Ibnu ulama tadi mengatakan boleh pahala walaupun tidak memahami makna. Yang kita bimbang hari ni ada makna pelik-pelik pula tu. Ni ramai ustaz duk mengajar zikir-zikir yang pelik-pelik ni, makna dia pula makna yang pelik. Jadi makna pelik ni kita terpaksa kena takwil. Kalau tidak, lafaz itu menjadikan Nabi itu macam Tuhan. Oleh itu, Abu Anas sentiasa berwasiat kepada kita semua, ambillah zikir yang dimari daripada Nabi SAW. Tidak ada makna yang pelik, tak perlu ditakwil-takwil. Kalau tidak, susah kita. Ulama ni kata tak boleh baca zikir ni sebab makna dia gini. Ulama lain kata hadak gini. Ulama ni kata gini. Maknanya kena takwil, kena tafsir kata-kata orang itu. Tapi hak Nabi ni bukan tafsir, kena hurai biar betul. Sebab ada kalanya bahasa Nabi terlalu tinggi, bahasa orang lain itu bukan terlalu tinggi, terlalu berisiko dari sudut makna. Kita fahamlah itu bahasa kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pula habis tamak dah kita isu memahami bacaan. Kita pindah pula kepada adab lain pula, iaitulah sunat kita berpindah tempat untuk melakukan solat sunat. Wa yundabu an yantaqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi liyashhada lahul mawdi'. Itu bahasa Arab. Dan disunatkan bagi seorang itu berpindah daripada tempat ia sudah melakukan sembahyang itu kepada tempat lain pula bagi melakukan sembahyang fardu atau solat sunat. Contohnya, mula-mula kita masuk masjid, kita solat awal lah, kita jumpa tiang yang pertama tu, kita solat belakang dia tu. Tiang tu sebagai sutrah, mana penghadang solat sini. Lepas solat, bila dekat nak tengok waktu nak qamat dah, nak iqamah dah, kita pun angkat sejadah kita pergi ke sah yang paling depan sekali. Mana ada dua tempat kita solat. Lepas solat nanti, kita undur balik ke belakang, pergi cari tempat lain pula untuk apa? Untuk kita solat sunat. Kalau tak mau balik rumah. Itu maksud dia. Kenapa kena pindah tempat ini? Pelajar-pelajar tulis. Kenapa kena pindah tempat? Supaya tempat ia sembahyang itu menjadi saksi baginya pada hari akhirat bahawa ia telah sembahyang di tempat itu. Kita sembahyang sini, tanuk bawahnya jadi saksi. Sini jadi saksi. Jadi bila banyak tempat ia melakukan sembahyang, maka banyak ia mendapat saksi-saksi bagi membuktikan banyak ibadatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saksi, kalau mau minta saksi pun Tuhan tahu dah. Cuma orang panggil dari sudut evidence tu biar kuat dia punya tanda tu. Itu pun kalaulah tidak tersekat oleh kerana sesuatu seperti fadilat sah pertama. Kalau saya solat belakang ini sunat, lepas tu nak pergi sah pertama penuh tak? Tak. Terus sah depan. Nak banyak tempat, tak ada masalah lah. Nanti lepas solat, nanti kita solat sunat pula kat belakang. Mana lagi? Maka kalaupun ia tidak berpindah tempat lain,
daripada tempat ia sembahyang kepada tempat baru, maka hendaklah ia senggangkan dengan percakapan manusia walaupun dengan berzikir. Tuan-tuan, kalau kita zikir lepas solat, okey dah tu. Lepas solat, kita berzikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jalul ikram, subhanallah, subhanallah. Itu dia punya percakapan manusia. Sebab kita bukannya duduk dalam solat dah. Maka bolehlah kita solat di tempat yang sama. Yang Nabi larangnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Solat sunat lalu. Kita bimbang takut macam jadi solat jamak. Jamak fardu dengan sunat lah. Kena ada percakapan ataupun pindah tempat. Jelaslah sini tuan-tuan . Sama ada dia senggangkan dengan percakapan manusia walaupun dengan zikir atau membaca Al-Quran supaya terpisah antara sembahyang ia yang baru selesai melakukannya daripada sembahyang yang akan dilakukannya itu. Kita ada pisah, ada gap, ada apa panggil, terpisahlah dua solat itu. Tak mau macam jadi jamak fardu dengan sunat lah. Jadi kena buat lah. Zikir tu tak apa dah. Baca Quran pun tak apa. Alhamdulillah. Selesailah masalah kita. Kalau kita boleh berpindah tempat, kita solat tempat yang sama, jadi. Baik. Adapun yang afdal, yang afdalnya ke mana? Dan lebih afdal bagi seseorang itu melakukan sembahyang sunat dalam rumahnya. Itu yang terbaik. Terbaik kita balik sembahyang sunat di rumah. Lain pula bagi orang yang beriktikaf di masjid. Macam orang iktikaf di masjid nak balik macam mana? Kalau balik butuh punya iktikaf dia tu. Maka kita kata kita solat di mana? Solatlah di tempat yang kita solat. Sebab apa? Sebabnya dalil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat. Nabi kita suruh kita balik ke rumah tu. Balik ke rumah. La taj'alu buyutakum qubura tu. Jangan jadi ke rumah tu macam kubur. Mana kita salu fi buyutikum, makna solat sunat afdal kita solat di rumah. Sekarang ni pun contohnya kita rumah kita dengan masjid dekat. Bila orang azan, kita duduk di rumah lagi. Solat sunat dulu, baru pergi masjid. Tapi kalau kita dah jadi satu rutin, kita pergi awal masjid, tidak jadi masalah. Qabliyah di masjid, ba'diyah di rumah. Tapi ingatlah ni, jika aman dia terluput sunatnya itu, mana dia confident, kalau balik rumah, memang dia solat, balik. Atau aman dari direngan-rengankannya, melainkan yang lebih afdal lakukan sunat di rumah. Kalau rasa balik rumah ni tak confident, sampai rumah ni tak tahu solat ke tak, solatlah di masjid. Jangan duk fikir afdal tak afdal. Kita fikir aku nak buat ke tak nak buat. Di masjid confirm buat, insya-Allah. Di rumah tak tahu lagi, solat di masjid. Maka yang afdal solat sunat di rumah itu waktu lain. Adapun bagi orang yang datang awal solat Jumaat, maka baginya lebih afdal melakukan solat-solat sunat dalam masjid. Nak solat masjid, dia mari awal masjid, dia tak ada dekat rumah dah. Dan dikecualikan juga dari melakukan solat sunat di rumah itu sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Tuan-tuan tanda seperti solat tarawih. Tarawih elok kita solat di masjid beramai-ramai, sebab di antara solat sunat yang dibenarkan, yang disyariatkan solat secara jama'i, berjamaah, secara rasmi, solat tarawih bulan Ramadan. 2 hari raya, 2 gerhana, solat istisqa. Itu rasmi. Adapun yang kita tambah sendiri, solat hajat perdana, solat witir perdana, solat tasbih perdana, itu tidak termasuk dalam senarai solat sunat yang disunatkan berjamaah. Kena hati-hati tuan-tuan. Jangan duk banyak menambah kat kita dalam agama ni. Kita banyakkan orang panggil berpegang dengan nas yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara dia. Baru senang. Baik. Dan atau baik. Maknanya kalau solat sunat yang disunat berjamaah afdal di masjid. Atau sembahyang yang disebut dalam hadis dilakukan di masjid, seperti solat duha. Yang mana?
Nabi salah sebut dalam hadis Tirmizi, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran sampai terbit matahari. Bila matahari terbit, melintasi waktu larangan 15 minit, kita pun solat duha, solat isyraq. Maka itu afdal di masjid. Sebab kalau kita balik, putus dah dia punya connecting dengan subuh tadi. Dia nak ambil pahala package haji dan umrah. Siapa tunggu solat subuh tu? Siapa tunggu duha selepas solat subuh? Itu je. Ada lagi dalam tambahan daripada pengarang dia kata solat ihram, solat rakaat miqat dalam masjid miqat. Tak semestinya kita solat di miqat di masjid tu. Mungkin kita solat di mana-mana ya. Boleh ya. Maknanya itulah yang dikatakan solat sunat yang besar itu. Dan hendaklah makmum berpindah tempat dari tempat ia sembahyang berjamaah dengan imamnya itu selepas berpindah imamnya. Dengar ni. Eloknya makmum jangan bangun selagi imam tak bangun. Sebab tu imam jangan duduk lama di tempat tu. Bila habis dia zikir, dia sudah pastikan makmum semua stabil belaka, imam bangunlah, pergi duduk lain. Kalau tidak, makmum tidak disunatkan bangun. Dan dimakruhkan bagi imam berpindah tempat itu atau bangun daripada tempat ia sembahyang itu sebelum berpindah imamnya, melainkan kerana sesuatu keuzuran. Kita uzur, nak pergi pejabat, nak pergi sana sini, nak pergi tandas, bolehlah kita pergi ke mana, keluar sebelum imam. Jadi eloknya kita kekalkan duduk di masjid, di tempat solat kita selesai sehingga selesai imam. Jadi imam pun jangan pula zikir panjang-panjang, zikir macam-macam, zikir yang warid daripada Nabi SAW memadai. Kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung dan disunatkan bagi orang sembahyang menghadap ke arah jidar ataupun dia panggil sutra. Hukum sutra kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.